Jadi sebelum kita mulakan kelas kita yang keempat ini, suka untuk saya maklumkan kepada semua, pada minggu lepas saya dah berbincang dengan Ustaz Alif dan juga Najmuddin lah, Presiden GPTD, di mana kita mencadangkan supaya untuk kali ini kita hanya membaca dari halaman ke halaman hanya untuk bahagian mukadimah ataupun pendahuluan saja. Sebabnya ini pandangan kami lah, disebabkan kitab ini berjilid-jilid begitu banyak sekali. Jadi insya-Allah selepas daripada ini kita akan, selepas habis pendahuluan, kita akan mula mengambil topik-topik ataupun peristiwa-peristiwa terpilih dalam setiap 100 tahun. Jadi yang itu akan ditentukan oleh Ustaz Alif sendiri, dan saya fikir itu juga adalah satu cara yang lebih praktikal bagi kita semua. Kalau tidak, nanti kita masuk kelas ni kita tak tahu bila nak habis. Memandangkan kelas ini jilidnya memang kalau ikutkan kitabnya begitu tebal sekali, hatta profesor di universiti pun tak habis lagi membacanya, hanya mengambil perkara yang mereka perlukan sahaja, ya, petikan-petikan tertentu. Dan begitulah kami mencadangkan supaya nanti lepas ni kita ada seperti apa dia, kita katakan bersiri lah. Maknanya kita ada siri 1, siri 2. Yang sebelum ini pun saya dah sebut siri, tapi bila kita fikirkan balik, maknanya yang sekarang ni dia jadi macam episod lah sebenarnya. Episod 1, 2, 3, 4 Jadi kita ada siri ini untuk khas untuk mukadimah. Selepas ini baru kita ada siri pertama daripada tahun pertama hijrah sampai 100 dan seterusnya. Jadi dengan cara itu kita boleh kita boleh menjangkakan bilakah kita boleh habiskan dalam setiap satu siri. Dan setiap satu siri itu, lepas tu kita boleh berehat sekejap dan kemudian bersambung dengan siri yang kedua dan sebagainya lah. Jadi dengan cara itu saya ingat lebih praktikal dan juga bagus, mudah untuk Ustaz Alif jugalah. Kalau tidak kita pergi satu halaman ke satu halaman, mungkin akan makan masa bertahun-tahun lah. Jadi saya ingat itu makluman yang pertama yang saya ingin maklumkan. Jadi kepada mereka yang hadir akan maklum lah, dan kepada yang tak hadir bila menonton balik rakaman ini, jadi harap maklum. Yang kedua, saya juga hendak ingatkan lah kepada kita semua supaya lebih alert dengan notifikasi dalam Telegram, kerana saya ingat Telegram ni masih ramai juga yang kurang biasa ataupun jarang menyemak Telegram berbanding dengan WhatsApp. Tapi kami memilih untuk menggunakan Telegram kerana dia kurangnya competition ataupun distraction competition pula distraction antara satu mesej ke mesej lain, sebab tak ramai yang gunakan, dan ianya lebih mudah untuk kita di pihak admin untuk letakkan pin mesej dan sebagainya. Dan bagi mereka yang baru masuk, mereka masih lagi boleh membaca mesej-mesej sebelum ini kan. Jadi itu lebih baiklah di Telegram. Cuma masalah pada Telegram ini, mungkin ramai juga yang tidak menyemak berbanding dengan WhatsApp. Tapi apapun, kami akan terus kekalkan dengan Telegram, dan kita mengharapkan supaya kita ambil maklum lah atas apa sahaja perubahan ataupun perkembangan terkini. Jadi itu sahaja dua pengumuman awal sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ini. Seperti mana biasa, 1 jam diperuntukkan dan setengah jam untuk kita bersoal jawab atau memberikan pendapat. Dan kepada mereka yang laptopnya boleh ataupun handphonenya boleh buka kamera dan juga boleh buka mikrofon, adalah lebih baiklah untuk kita tunjukkan muka lah kalau boleh lah. Kerana saya faham perasaan seorang guru bila tak dapat tengok muka anak murid dia lain sikit Jadi kalau dapat, silakan, terutama waktu kita nak bertanya ataupun memberi pendapat lah. Tapi kalau tidak, tak mengapa. Betul tak begitu Ustaz Alif? Baik, jadi untuk kita mulakan, marilah sama-sama kita mohon keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
perkara ilmu yang kita pelajari ini memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain, dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke kelas yang keempat, dan kita akan menyambung pada muka surat yang ke-8 ke 9. Dan kemudiannya insya-Allah kita akan teruskan dengan sebarang pandangan yang lain lah. Pada kelas yang sebelum ini cukup menarik bila kita menyentuh tentang pensejarahan Melayu Islam, dan itu mungkin kalau ada sahabat kita yang nak tambah pada kali ini, boleh dipersilakan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz Alif untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Tak dengar Alif? Orang lain dengar ke? Tak. Silakan Alif. Testing. Okey, dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi insya-Allah hari ini kita dapat sambung kembali untuk siri yang keempat, dan kita insya-Allah lah saya akan cuba habiskan pembacaan mukadimah ni pada hari ini. Tinggal lagi 2 tajuk kecil berkenaan dengan kelebihan ataupun faedah duniawi belajar ilmu sejarah dan faedah ukhrawi. Itu yang disebut dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh oleh Imam Ibn Athir. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan teruskanlah dengan seperti mana yang Encik Suhail sebut. Kita akan pergi kepada topik-topik yang tertentu dalam tempoh masa 100 tahun yang terpilih. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan berkata Imam Al-Mu'arrikh Imam Ibn Al-Athir rahimahullah ta'ala, katanya, kita baca matan dulu. Fawaiduhu ad-dunyawiyah. Ini kita masuk kepada faedah, sebagaimana kita dah bincang sikit minggu lepas tentang faedah dan kelebihan mempelajari ilmu sejarah. Jadi kita akan lihat apa Ibn Athir sebut faedah yang dibahagikan kepada faedah keduniaan ataupun faedah di dunia untuk kehidupan di dunia, dan faedah ukhrawiyah untuk kita kata untuk dibawa ataupun dimanfaatkan di hari akhirat nanti. Jadi itulah yang menariknya apabila kita menghubungkan pembelajaran sejarah dengan Islam. Jadi dalam hidup ataupun dalam pembelajaran sejarah itu ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai-nilai kita kata pengajaran ataupun rasa bertuhan dalam kita mempelajari ilmu sejarah misalnya. Begitulah juga dalam ilmu-ilmu lain yang ilmu-ilmu Islam, dia akan diselitkan juga unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan supaya nak menunjukkan bahawa itulah dia ilmu yang Islam. Kita belajar walaupun bukan kategori ilmu naqliyah, bukan ilmu agama yang berasal daripada Quran dan Sunnah, tapi tetap kita rasa kita ataupun kita boleh kaitkan dengan perkara yang ketuhanan, rasa hidup bertuhan, punya sebenarnya itulah dia ilmu yang dia kata yang memberi manfaat juga. Jadi bagi mereka yang tidak yang hanya fokus kepada ilmu-ilmu keagamaan, silakan, tapi dalam masa sama janganlah dicemuh ilmu-ilmu yang bersifat kita kata akliyah ini ataupun ilmu-ilmu yang tidak bersumberkan nas. Jadi sebenarnya kedua-duanya ada faedah dan manfaat dia. Jadi fa'amma fawaiduha ad-dunyawiyah, maka adapun faedah-faedahnya dari sudut keduniaan, faminha, antaranya
annal insan la yakhfiya annahu yuhibbul baqa. Imam Ibn Athir kata, ya betul, sesungguhnya memang hakikat manusia ni tidak dapat disembunyikan lagi. Dia sendiri, manusia ni sukakan hidup kekal. Hidup kekal maksud tak nak mati dah. Kan? Bila dah hidup, selesa, senang, dah tak nak mati. Memang itu benda yang tidak dapat disembunyikan. Itulah manusia. Wa yu'atharu an yakuna fi zamratil ahya. Dan benda itu adalah disebabkan oleh kesan yang diterima apabila hidup di dalam kelompok-kelompok. Atau manusia ni hidup dalam golong-golongan yang kaya ataupun yang kita kata yang hebat. Jadi macam bila dah duduk dalam kelompok yang sebegitu, manusia ni jadi terpengaruh ataupun terkesan, menjadi selesa, jadi takut mati. Itulah nama dia. Nabi sebut dalam mafhum hadis, ada hadis disebutkan, Nabi SAW menyebutkan tentang al-waham, wahan ke waham, yang cinta dunia takut mati tu. Ada hadis Nabi ceritakan tentang buih-buih di lautan, dan umat Islam ni banyak bagi buih di lautan, tapi cintakan dunia takut mati. Al-waham rasa, wahan ke wahan? Okay, nanti al-wahan ya bang. Waham tu syak wasangka. Okey, wahan. Okey. Jadi itulah dia nak diibaratkan, apabila duduk hidup berkelompok dan dalam kalangan orang yang cintakan dunia, maka dia akan jelaslah sifat manusia itu, sukakan kehidupan dunia, takut mati. Faya laita syairi. Jadi inilah faya laita syairi ni, syairun boleh jadi mafhumnya boleh jadi satu ungkapan, kita kata penyesalan ataupun macam mana? Aduh, alangkah malangnya, seolah ungkapan yang sebegitu diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Athir. Faya laita syairi. Ai farqu baina ma ra'ahu amsin au sami'ahu. Jadi apakah perbezaan daripada apa yang dapat dilihat tentang masa lepas ataupun semalam dan apa yang didengar, apa yang dilihat dan apa yang didengar daripada perkara yang telah berlalu. Jadi maksudnya apabila dah disebabkan oleh rasa cintakan dunia, takut mati, maka tiadalah manfaat, faedah daripada apa yang dilihat dan masa-masa lalu. Jadi tak gunalah baca sejarah dan baca benda-benda yang lepas, peristiwa yang lepas, kalau kita tak nak teladani ataupun kita nak terus hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Walaupun kita lihat macam mana kesudahan mereka-mereka yang terlampau dikelilingi ataupun gelumang dengan kesenangan dunia, macam mana pengakhiran mereka. Walaupun kita tahu tapi tidak kita ambil pengajaran, maka tak gunalah apa yang kita lihat, tengok dan kita dengar daripada peristiwa tersebut. Dan apa jugalah perbezaan wa baina ma qara'ahu fil kutubil mutadamminatun akhbaril madin wa hawadithil mutaqaddimin. Maka tak guna jugalah apa yang dibaca daripada kitab-kitab yang mengandungi akhbar peristiwa-peristiwa masa lampau. Wa hawadithil mutaqaddimin juga maksudnya sama, hawadis kejadian-kejadian yang telah berlaku orang yang terdahulu. Jadi tak gunalah apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dibaca tentang sejarah lampau, dan apabila manusia ni dah memang takut mati ataupun sukakan kehidupan, tak nak mati ataupun cintakan kehidupan. Jadi tak guna belajar sejarah macam mana pun. Jadi kita boleh lihatlah, mungkinlah boleh jadi disebabkan oleh mengapa sejarah ini dipandang sepi, kerana mungkin sebagaimana Ibn Athir cuba sampaikan, kita cuba fahamkan, kita cuba fahami bahawa disebabkan oleh, kita kata sejarah ni boleh, apabila kita baca kisah-kisah lampau, kita akan tahu akibat-akibat buruk bagi orang yang sedemikian, ataupun orang yang cintakan dunia, orang yang takut mati apa semua. Bila kita baca kisah-kisah yang sebegitu, jadi menyebabkan akan timbul rasa takut. Takut inilah yang menyebabkan manusia tak nak baca sejarah. Jadi macam itulah yang menyebabkan sejarah ini diabaikan. Kerana kalau dibaca, dia akan rasa tak selesa. Begitulah. Fa idza tala'aha fa ka'annahu 'asirhum
Tetapi sebaliknya ataupun apabila sejarah itu ditelaah, maka seolah-olah wa ka'annahu asirhum. Sebaliknya kalau yang sejarah itu ditelaah, dibaca dan difahami, maka seolah-olah dia tu asirhum, berada sezaman dengan mereka. Asirhum, kan, hidup berada di zaman mereka. Kalau kita baca sejarah ni, kita dapat merasai macam mana kita boleh faham konteks. Itu kita kata hasil ataupun kelebihan apabila kita banyak baca kitab sejarah dan kita tidak mudah untuk berasa taksub ataupun berasa cenderung kepada satu sisi. Jadi kita baca banyak, jadi kita boleh faham bahawa apa yang kita baca itu adalah menurut konteks zaman tersebut. Ini mungkin kita dah bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan konteks masa. Wa idza alamahum wa idza alamuha faka'annahu hadiruhum. Dan apabila di ilmu sejarah itu diketahui ataupun dipelajari, maka seolah-olah dia hadiruhum, dia ialah orang yang hadir, orang yang maju, yang kehadapan, kan kita kata, ataupun kita kata dalam, kita kata seolah-olah seperti kalau kita belajar tentang ilmu sejarah ni, kita akan mendahului zaman. Kita akan lebih ke hadapan sebab kita mempelajari kegagalan daripada golongan-golongan ataupun umat terdahulu dan kita mencontohi kejayaan dan kecemerlangan yang mereka buat. Jadi kita lebih ke hadapan. Itu kadang-kadang kita kata perkara penting lah yang berkaitan sejarah yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi sejarah ni hanya kita sebut tentang fakta sahih tak bersahih. Itu tidak dapat dinafikan. Ya, betul. Jadi perbahasan sejarah tentang fakta itu memang satu benda yang utama. Tapi apa yang menyebabkan sejarah ini tak boleh nak ke hadapan, itulah sebab tak ada, kita tak banyak menceritakan tentang perkara yang boleh membawa kita ke hadapan. Bicara sejarah tentang sebab kegagalan dan apa iktibar ataupun contoh yang kita boleh ambil daripada kecemerlangan mereka. Itulah yang kita lihat. Saya sendiri pun berpendirian sebegitu. Kita jarang bincangkan tentang benda ni untuk kita buat perancangan masa hadapan. Jadi kita hanya banyak ceritakan tentang benda-benda lalu tapi kita tak boleh nak ke hadapan. Jadi lama-lama bila generasi muda melihat sejarah ni hanya cerita tentang fakta dan tokoh, jadi pada mereka itu adalah membosankan. Pada mereka baiklah belajar ilmu kepimpinan, baik belajar ilmu politik sebab dia sesuai dengan zaman. Padahal ilmu sejarah ni sebenarnya lebih ke hadapan. Kita belajar ilmu sejarah ni merangkumi segala benda-benda kisah lampau, ambil pengajaran dan iktibar dan kita boleh lebih luas pandangan kita untuk masa hadapan. Wa minha, okey. Ni kita tengok Al-Imam Ibn Athir ada menyebutkan. Wa minha annal muluka wa man ilaihim al-amru wan nahyun idza waqafu ala ma fiha min sirati ahli juri wal udwan. Dan kita boleh lihat kisah-kisah berkenaan dengan para pemerintah, para raja, para sultan dan mereka-mereka yang ada di sekeliling sekitar-sekitar mereka dan berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kata itu, kita kata tengok contoh mana yang berlaku pada zaman dahulu berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Idza waqafu ala ma fiha min sirah ahli jur wal udwan wa ra'awha mudawwanatan fi kutubin yatanaqalaha an-nas fa yarawha khalfa an salafin wa nazaru ila aqabatin min su'i dhikrin wa qabihil ahdusatin wa kharabil bilad wa halakul ibad wa zahabul amwal wa fasadul ahwal istakbahuha wa aradu anha wa tarahuha. Ini saya terpaksa baca sampai habis sebab dia berkait. Jadi sebagai contoh Ibn Asir sebut berkenaan dengan para pemerintah, para sultan zaman dahulu yang lepas, dinasti terdahulu, mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita boleh baca dalam sejarah-sejarah mereka betapa ketika itu terjadinya
ahli jur, golongan-golongan jahat, wal adawan, ada pemusuhan berlaku ketika itu. Dan semua itu munculnya orang jahat, pemusuhan, perpecahan yang berlaku ketika itu ditulis di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian disampaikan di zaman-zaman dan akhirnya kita akan lihat betapa semua itu adalah hasil daripada ataupun menyebabkan kepada terjadinya kharabul bilad, qabihul ahdusah wa kharabil bilad, terjadinya peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang teruk, kharabul bilad, dan kemusnahan tempat ataupun negeri, negara musnah, wa halakul ibad, manusia dibunuh, binasakan, wa zahabul amwal, hilang harta, semua hancur, musnah, hilang, tak ada, fasadul ahwal, hal ehwal keadaan manusia menjadi tak tentu arah. Istakbahuha, kemudian mereka ini golongan-golongan ketika itu dipandang hina, dicela, wa aradu anha wa kemudian dilupakan begitu saja. Jadi nak ceritakan apabila contohnya, kalau kita boleh tengoklah berapa banyak contoh yang kita boleh tengok dalam sejarah Islam sendiri, ketika sultan atau pemerintah itu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terjadilah macam-macam kerosakan yang mana seperti mana yang telah disebut tadi, macam-macam. Itulah kita kata bentuk pengajaran dari sudut keduniaan. Ialah hasil daripada kita kata kita boleh belajar daripada sejarah. Jadi kalau kita tahu akibat daripada perkara itu, maka kita tidak akan mengulangi lagi lah pada zaman sekarang ni. Jadi itu dari segi keduniaan yang disebut oleh Imam Ibn Asir. Sebaliknya, wa idza ra'au sihratul wulatun al-adilin wa husniha, dan kalau jika kita lihat dalam sejarah, catatan sejarah menceritakan tentang para ulat, para pemimpin yang adil dan baik, wama yattabi'uha min adzikri jamil, dan kita lihat dalam kitab sejarah ataupun dalam catatan sejarah diceritakan tentang perihal yang kebaikan saja, baik-baik semua saja. Ba'da dhihabi, setelah mereka pergi. Wa anna biladihim wa mamalikihim amarat, negara dan negeri mereka makmur, hebat, ataupun kita kata membangun. Wa amwaluha darat, dan harta kekayaan mereka itu saling berpusing ataupun kita kata bersilih ganti, kita kata sama rata, dapat dirasai oleh semua masyarakat ketika itu. Darat maksudnya melingkar, dikelilingi oleh semua rakyat. Istahsanu zalika rabu fi, maka ramai yang bertanya tentang hebatnya, hebatnya zaman tersebut kan, semacam best. Macam tu dah, seolah semuanya dikatakan baik-baik saja tentang mereka. Wa sabaru alaihi tabarwazabah, maka bersungguh-sungguhlah mereka ini bersungguh-sungguhlah untuk mengetahui sejarah ini, wa taraku ma yunafihi, dan meninggalkan apa yang tidak sepatutnya ataupun yang tidak patut. Hadza siwa ma yasulu lahu min al-ma'rifatil ara'i sa'ibah, semua ini adalah disebabkan oleh golongan ataupun pemimpin ketika itu yang hebat, yang maju ini, adalah sebab mereka yahsulu lahum min al-ma'rifatil ara'i as-sa'ibah, mereka dah mengetahui ataupun memahami pendapat ataupun pendekatan yang betul, allati dafa'u biha mudaratil a'da'i, yang mana dafa'u biha, yang menyebabkan mereka ini jauh daripada ancaman musuh. Jadi kita akan tengok perbandingan dia. Saya akan ulas perbandingan semua kejap lagi. Wa khalasu biha minal mahalik, dan mereka ini bebas daripada segala kecelakaan, kemusnahan, kehancuran. Wastasanu nafaisil muduni wal azimil mamalik, maka jiwa-jiwa atau manusia tu hidup aman, damai, dan bandar-bandar ketamadunan, kota-kota jadi hebat, azim, kerajaan-kerajaan pun hebat, besar, kuat. Walau lam yakun fiha ghaira hadza lakafiya bihi fakhran. Kalaulah kita kata tidak ada ataupun kita tak dapat nak ambil pengajaran daripada semua ini, tidak dapat memanfaatkan apa peristiwa-peristiwa yang kita kata zaman-zaman kegemilangan ini, kita tak dapat memanfaatkan, cukuplah kita rasa
fakhran, rasa bangga dengan pencapaian mereka. Jadi Imam Ibn Katsir memberi perbandingan antara kita kata dua situasi yang berlaku dalam sejarah Islam ataupun dalam manual sejarah lah. Satu raja yang kita kata yang tidak amar ma'ruf nahi munkar ataupun tidak menjalankan amanah, tidak adil dan sebagainya, menghasilkan ataupun menyebabkan terjadinya macam-macam lah kan, segala kehinaan, segala kesusahan dan semua menimpa mereka, diserang musuh dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang buat yang adil, kata-kata amar ma'ruf nahi munkar, mentadbir dengan baik, maka hasilnya kita akan lihat masyarakat ketika itu hidup aman damai dan tamadunnya hebat. Ya, saya rasa mungkin kita semua dah biasa dengar ataupun biasa kita, apabila saya bacakan teks ini, mungkin kita terbayangkan misalan ataupun contoh sejarah Islam yang kita tahu, yang sering disebut-sebutkan kan. Jadi kita boleh lihat kalau zaman-zaman raja-raja yang ataupun pemerintah Islam tidak menjalankan amanah dengan betul, kita terbayangkan terbayangkan macam mana berlakunya pada akhir zaman kerajaan Abbasiyah di Baghdad misalnya. Macam mana keadaan kerajaan Abbasiyah ketika itu yang menyebabkan musuh senang untuk masuk dan menyerang, kelalaian pemimpin sendiri, pentadbiran sendiri tidak berjalan dengan baik, jadi menyebabkan berlakulah seperti mana yang kita tahu, diserang oleh tentera Mongol, habis hancur musnah kota Baghdad. Jadi kalau kita hanya bercakap soal fakta, mungkin kita akan cakaplah okey, tarikh Mongol datang musnahkan Baghdad pada tahun 1258 Masihi, 656 Hijrah, ataupun siapa lagi tokoh yang mencatatkan. So kita akan cerita tentang fakta. Tapi apa yang Ibn Katsir cuba sebutkan ataupun cuba nyatakan adalah berkenaan dengan apa yang kita boleh ambil ibrah pengajaran daripada peristiwa-peristiwa hitam itu. Macam kita ambil pengajaran supaya benda tersebut tidak berulang kembali. Sebab tu sejarah ini sentiasa hidup sebenarnya. Kita belajar sejarah, kita boleh sentiasa berhati-hati dalam membuat keputusan. Jadi apa lagi kita nak menjadi cerminan untuk kita lihat masa depan kalau bukan lihat masa lalu. Begitulah seolah-olah. Begitu juga dengan zaman-zaman kegemilangan, zaman-zaman kehebatan, dan terbayang dalam fikiran kita sering disebut betapa hebatnya kejayaan Islam di tamadun Al-Andalus, Kerajaan Umayyah di Al-Andalus. Ketika zaman kegemilangan ni kita boleh bayangkan kan, macam yang kita biasa disebutkan, dengan bandar dia yang bersih, yang cantik, yang taman-taman yang indah, kita kata kesenian dia yang hebat, itu keilmuan dia berkembang, begitulah. Jadi apabila pemimpin dia menjalankan tanggungjawab ataupun mentadbir dengan baik, begitulah. Jadi benda itulah yang cuba ditengahkan oleh Imam Ibn Katsir berkenaan dengan faedah keduniaan. Wa minha, ni antara lain, itu satu. Wa minha ma yahsulu lil insan min at-tajaribi wa ma'rifati bil hawadisi. Dan daripada sejarah juga manusia ini boleh buat tajarib. Tajarib. Kalau kita biasa dengar mujarab. Itu mujarab ni ialah asal daripada perkataan bahasa Arab. Tajarib. Kalau kita kadang-kadang kita silap, kita memahami mujarab. Okey, ubat ni mujarab. Kita dah percaya, ubat ni lah salah satunya yang menyembuhkan. Itu yang menjadi syirik lah, boleh menjadi kita kata khurafat dan sebagainya, sebab kita percaya ubat tu lah yang mujarab. Walhal sebenarnya mujarab itu bukanlah bermaksud betul-betul total jadi, total sepenuhnya terjadi. Tapi mujarab ni adalah hasil daripada ulang eksperimen, ataupun kita kata tajarib ni eksperimen. Diulang-ulang banyak kali, dicuba-cuba banyak kali, keputusannya sama, lalu dikatakanlah sekian-sekian ubat ini adalah untuk penyakit ini. Itu dipanggil mujarab. Jadi bila kata tajarib dalam konteks sejarah, tajarib ni kita kata apa? Kita bereksperimentasi lah seolah macam tu. Kita mencuba kan, kita kata mendapatkan olahan ataupun idea-idea baru kan, daripada apa yang kita dapat daripada sejarah-sejarah yang lampau. Itu kita kata proses tu. Jadi kita mencuba sesuatu yang baru, kena tahulah benda yang masa lepas.
tak boleh nak main cuba je kan. Itu salah juga. Sebab tu kita dalam eksperimen pun kita ada, sains pun kita ada diajar tentang prinsip hipotesis lah, inference lah, boleh ubah. Itu semua adalah elemen-elemen berkaitan dengan tajarib. Itu dalam konteks sains lah. Wal ma'rifatu bil hawadis, dan juga kita mengetahui tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Jadi itulah yang kita akan dapat ataupun apabila kita belajar sejarah. Wa ma tasiru ilaihi awaqibiha fa innahu la yahdusu amran illa qad taqaddama huwa au nazirihi. Jadi semua kita kata hasil daripada tajarib ataupun dah mengetahui berkaitan sejarah, manusia ni akan boleh mengetahui, boleh menjangkakan apakah akibat atau implikasi daripada suatu tindakan itu untuk pada zaman dia. Jadi sebab benda tu dah berlaku. Jadi ditajarib, di belajar tentang benda-benda lalu dan kita cuba aplikasikan di masa sekarang. Itu kita kata salah satu faedah yang kita boleh buat, boleh dapat daripada ilmu sejarah. Fayazdadu bizalika aqlan. Jadi sebabkan itu dia akan bercambahkan lagi akal pemikiran manusia. Yasbahu li'anna yaqtadiya bihi ahlan. Jadi wayasbah ni kata menjadi ataupun membangun ataupun kehadapan. Maksudnya hasil daripada kita belajar, bukan sahaja setakat belajar, dan kita cuba aplikasikan untuk kita kata zaman kita. Itulah yang mafhumnya yang kita boleh faham daripada ungkapan ini. Jadi Al-Imam Ibn Asir ada sebut tentang ada nyatakan 3 bait syair. Walaqad ahsana qail haisu yaqul, dan ahsana qail, dan syair, seorang penyair telah melantunkan bait-bait syair yang cantik, yang bagus, yang indah. Antara lain mengatakan ra'aitul aqlul aqlainin famatbu'u wa masmu'. Ni syair lah, kalau kita cuba fahamlah. Aku melihat akal itu ada 2 jenis akal. Akal yang matbu', tabi'i, dan akal yang masmu', yang dengar. Fala yanfa'u masmu'u, maka tidak bermanfaatlah akal yang masmu' itu, yang dapat daripada proses pendengaran. Idza lam yakun matbu', sekiranya tidak dapat ataupun tidak memperoleh ataupun tidak menguasai, ataupun akal yang matbu' tidak dikuasai. Dia kena dua-dua sekali. Kama la tanfa'u syamsu, sebagaimana tidak adalah manfaat bagi matahari, wadu'ul syamsu wadu'u al-ainul mamnu. Jadi tidak bermanfaatlah cahaya matahari itu sekiranya mata ditutup atau mata terhalang. Jadi soalan ungkapannya sebegitu. Jadi dalam bait syair ini disebut berkenaan dengan akal matbu' dan akal masmu'. Maksudnya cuba nak diketengahkan berkenaan dengan pemikiran. Kita berfikir dengan mata hati dan berfikir dengan hasil daripada apa yang kita dengar. Jadi daripada situ kita gunakan dan kita cuba untuk aplikasikan untuk kehidupan kita. Jadi dengan kata lain kita boleh kata masmu' dengan matbu' tu adalah antara lain dengan sejarah lah. Kita dengar kisah-kisah umat terdahulu, kita kemudian berfikir, diturun kepada matbu' atau mata hati kita. Lepas tu kita fikir nak buat keputusan macam mana. Jadi begitulah mafhum daripada bait syair ini. Ya'ni ni yang disebut ya'ni bil matbu'ul aqli al-ghariziyun alladhi khalaqahu Allah Ta'ala lil insan. Ni kata tadi saya sebut matbu' ni adalah mata hati yang dianugerahkan oleh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Wal mas'u'u ma yazdadu bihi al-aqlun ghaziri min at-tajribah. Masmu' itu adalah apa yang didengar, macam tadi saya kata, apa yang dengar dan kemudian dilakukan tajribah. Ditambah sikit kat sini, bukan saja dengar, kemudian kita mencuba, eksperimen, tajribah, eksperimentasi, kita buat uji kaji. Jadi kita kata itulah yang dimaksudkan dengan masmu'.
wa ja'alahu aqlan thaniyan tawassu'an ta'ziman lahu illa fahuwa ziyadatun fi aqlihi la awwal. Jadi bila terjadi macam tu, kita dapat lihat akal yang kedua ataupun masmuk ini adalah lebih luas dan lebih besar. Ataupun sebaliknya boleh juga difahami akal yang kedua ini melengkap ziyadatu akli awal. So saling melengkapi akal yang pertama tadi. Jadi itulah dia macam mantik sikitlah. Jadi dia nak sebutkan bahawa ilmu sejarah je, cerita pasal ilmu sejarah je, tapi dihuraikan macam mana kaitan dengan akal kita kata akal mata hati dan akal kita kata pemikiran, kan, nak dikaitkan macam tu sekali. Jadi kena dua-dua tu saling melengkapi. Jadi mungkin kita boleh katakan inilah pemikiran sejarah lah. Pemikiran sejarah Al-Imam Ibn Athir. Bukan semua sejarawan yang berfikiran sebegitu. Dalam buku Muhammad Yusuf Ibrahim, beliau ada cerita tentang buku apa? Pensejarahan. Saya ingat apa nama dia, buku dia yang bahasa pustaka tu. Muhammad Yusuf Ibrahim, profesor disebut sejarawan ni, pendapat beliau sejarawan ni siapa saja boleh menjadi sejarawan. Antaranya hanya sekadar mencatat peristiwa sejarah pun dah boleh jadi sejarawan. Itu yang paling mudah lah. Tapi Imam Ibn Athir dia meletakkan satu standard yang tinggi dalam sejarawan, bukan hanya setakat mencatat, bahkan berfikir. Jadi pemikir juga lah. Sejarawan yang tokoh pemikir sejarah. Macam itulah kita boleh anggap. Jadi kalau kita ni jenis yang mencatat sejarah, kita pun sebenarnya secara umumnya dah dikira sebagai sejarawan. Adapun kalau ada pendapat yang lain mengatakan sejarawan ni ada standard-standardnya yang tersendiri. Antaranya standard yang diletakkan Imam Ibn Athir. Wa minha ma yatajammalu bihil insan fi majalis wal mahafil min dhikri syai'in min ma'arifiha. Antara lain, ini tambahan selingan, apabila kita belajar sejarah, dia akan menjadi yatajammalu bihil insan, akan kita kata manusia itu akan diraikan ataupun disambut ataupun dipandang mulia, sebab di dalam majlis-majlis ilmu dan sambutan-sambutan, sebabkan orang yang belajar sejarah, orang yang mengetahui sejarah ni, dia boleh menceritakan sesuatu daripada apa yang dia ketahui. Jadi itulah sampingan lah, supaya kita kata macam orang yang belajar sejarah ni sebenarnya bukanlah orang yang lekeh-lekeh pun sebenarnya, kan. Wa naqala tarifatun min taraifiha fataral asma'u musriyan ilaihi. Jadi kemudian apabila seorang itu belajar daripada sejarah, dia faham dan disampaikan kepada generasi, sampaikan kepada orang. Jadi orang tu sampaikan kepada orang lain. Jadi fataral asma', dan dia akan melihat semua pendengaran ataupun telinga manusia seolah-olah macam tak sabar untuk mendengar apa yang ingin disampaikan olehnya. Maksudnya orang ternanti-nanti apa yang nak diceritakan. Mungkin dah boleh jadi kita kata orang yang belajar sejarah ni mungkin boleh kita boleh gambarkan sebagai mungkin kita kata penlipu lara ataupun mencerita kisah-kisah terdahulu, kan. Jadi orang nak dengar benda-benda macam tu. Jadi sebab apa? Sebab dia belajar, pertama yang paling penting dia baca peristiwa-peristiwa sejarah, buku-buku sejarah dia baca, dan dalam masa sama dia pun ambil iktibar, dan ada juga yang kita kata hanya sekadar baca-baca untuk disampaikan kepada orang lain. Ni dia kira seolah-olah macam ada jenis-jenis lah berbeza. Maksudnya ini tadi yang pertama, yang kedua, yang pertama tadi tentang iktibar pada peristiwa lepas, yang baik yang buruk. Yang kedua ni dia kata manusia boleh buat sesuatu yang baru. Jadi yang ketiga, faedah duniawi, kalau yang tak baca sejarah, dia akan dikelilingi manusia ataupun didengari percakapan dia. Begitulah seolah-olah. Wal wujuhu muqabilatun alaihi, dan muka-muka semua menghadap dia. Sama dengan dia. Tak habis lagi. Bukan saja telinga pakat dengar dia, muka-muka menghadap pada nak dengar apa yang nak disampaikan. Wal qulubu muta'ammilatun ma yuriduhu wa yasduruhu mustahsanatun ma yadhkuruhu. Dan hati pun muta'ammilah, seolah-olah macam
mengharapkan, ta'amul, nak dengar apa yang disampaikan untuk ambil iktibar dan pengajaran daripada sejarah tu lah. Maksudnya orang yang mengatur sejarah tu dia boleh buka telinga orang, pendengaran, rasa orang tertarik nak dengar. Dia juga boleh menyebabkan orang pandang kepada dia, kita kata apa, ada credibility lah, kita kata. Nak dengar, jumpa, mari cerita sikit lah. Dia jadi macam, jadi sering nak berjumpa kan, macam tu lah. Dan hati-hati pun akan jadi, kita kata, nak juga mendapatkan faedah. Ini kita tak bincangkan lagi lah sejarah yang macam mana kan. Ada sejarah yang macam jenis sejarah lah kan, kita ada hikayat lah, ada apa tu, kita bincangkan kemudian ataupun di luar konteks ni. Cuma apa disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, itulah dia. Dan bila orang yang belajar sejarah, dia akan dapat faedah duniawi, begitulah. Yang seterusnya, ni mungkin terakhir lah, penggalan yang terakhir. InsyaAllah cuba habis sikit. Fawaidu ukhrawiyah, faedah akhirat. Wa amal fawaidu ukhrawiyah, faedah akhirat. Faminha anal aqilul labib idza tafakkaru fiha. Dan sesungguhnya apabila akal itu berfikir, wa ra'a taqallubud dunya bahalaha wa tataba'u nakbatiha ila ayani qatiniha. Jadi dari segi akhirat, macam mana faedah sejarah ni bagi faedah kepada kita. Apabila kita baca dan kemudian kita fikir, kita akan lihat dunia ini adalah semuanya adalah, kita kata, nakbah. Nakbah tu adalah musibah, adalah satu benda yang penuh dengan musibah. Itu dari segi kita fikir akhirat lah. Wa anha salabat nufusuhum wa dhakhaihum wa adamat asrarihim wa akabirihim falam tabki ala jalili wala hakir wa lam yaslimu min nakdiha ghaniyun wala fakir zuhdun fiha wa aradu anha wa aqbalu ala tazwidil akhirah minha. Jadi faedah akhiratnya kita dapat belajar dunia ini adalah satu benda yang musibah dan tempat musibah melanda. Jadi kita lihatlah, ada yang kaya, yang besar, yang kecil, yang mulia, yang hina, yang kaya dan yang miskin, yang zuhud dan yang bermegah-megah, semua itu adalah untuk kita belajar dan kita ambil iktibar supaya tazawwudu lil akhirah, tazawwadu, bersiap, sediakan bekalan untuk akhirat. Wa ghaiba fi dar tanazzuhat an hadhihi al-qasais. Waribat fi dar tanazuhat an hazihi. Waribat. Wasalam ahluha min hazihi naqais. Jadi sebabkan kita dah membuatkan persiapan untuk bekalan di akhirat, dan kita lihat daripada peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku tu, dan kita berfikir dan timbul dalam hati kita, okey, semua ni adalah sementara. Kita baca kisah-kisah raja-raja yang hebat, akhirnya mati juga. Kerajaan-kerajaan yang megah-megah hebat, akhirnya runtuh juga. Jadi kita berfikir, ini semua adalah dunia saja. Jadi kita buat, bersedia untuk amalan kebaikan dan amalan untuk dibawa ke alam akhirat nanti. Jadi semua di dunia ni juga, wariba fi darut tanazuhat an hazihi khasais. Dan apa yang berlaku di dunia ini adalah tanazuh. Tanazuhat ni, tanazuh adalah satu macam bersiar-siar, persiaran, persinggahan. Wassalamu ahliya min hazihi naqais. Jadi semua, kita kata apa, semua manusia, makhluk yang ada dalam kehidupan dunia ni adalah terdedah kepada naqais, kekurangan. So tak ada yang sempurna hidup di dunia ini. Wala'alla qailan yaqul, dan ada penyair yang pernah berkata, ma nara naziran fiha zuhdun fid dunya wa aqbalu 'ala al-akhirah wa riba fi darajatiha al-'ulya. Jadi tidaklah kita lihat orang yang zuhud itu di dunia, sebenarnya aqbal al-akhirah. Orang yang zuhud di dunia itu adalah aqbal al-akhirah, untuk kita kata persiapan menghadapi hari akhirat. Kenapa? Kerana orang yang zuhud ni dia nak mengejar wariwa fi darajatiha al-ulia, untuk mengejarkan darjat yang mulia di sisi Allah Taala di hari akhirat. Itu dari segi ni faedah sejarah. Kita belajar sejarah sampai kepada tahap ni, maka masya-Allah itu adalah satu hasil yang
sangat luar biasa lah. Tak semua akan terfikir benda ni. Hanya dengan belajar sejarah. Fayalah tasy'iri ni sebagaimana yang disebutkan. Yang kam ra'a hadzal qa'il qari'an lil Quran al-Aziz. Ni Al-Imam Ibn Katsir memetik ataupun menyebut tentang peringatan-peringatan ataupun tentang orang yang membaca Al-Quran, iaitu yang mana huwa sayyidul mawa'iz wa afsahul kalam. Yang mana Al-Quran itu adalah sebaik-baik peringatan. Sayyidul mawa'iz, ketua ataupun paling utamalah mawa'iz, peringatan, wa afsahul kalam, dan kalam yang fasih. Yatlabu fihi al-yasir min hadhihi al-khatam. Fa innal qulubu muwalla'atun yuhibbul ajil. Jadi kita dah ada paling mudah Al-Quran dah mengajarkan banyak kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kita baca, dan selain daripada sejarah, Al-Quran juga menceritakan tentang umat terdahulu juga. Jadi semua itu adalah kita lihat betapa mudahnya golongan-golongan manusia yang seperti ini akhirnya dihapuskan, dimusnahkan begitu saja. Hidup kat dunia ni kira macam tak sementara lah kan. Itulah yang berlaku. Fa'ina qulubu wala'atun bihubbil ajil. Dan tidak dapat dinafikan hati-hati ini ataupun hati manusia ini sukakan ajil ataupun biasa dengan benda-benda yang tergesa-gesa, ajil. Macam apa kita kata? Yalah, tergesa-gesa. Kita kata apa? Tak tetap pendirian macam tu. Itu yang satu. Minha yang lain, takhalluqu bisabri wa ta'sa. Dari segi manfaat untuk akhirat. Takhalluqu bisabri, kita bersifat dengan berakhlak dengan sifat sabar, dan wa ta'siyah ataupun wa ta'sa, iaitu as-subut. Maksudnya kita sabar dan kita teguh pendirian. Wa huma min mahasin akhlaq, itulah antara akhlak-akhlak yang baik. Fa inal aqilun idza ra'a anna masa'ib dunya, dan akal itu apabila orang yang berakal itu apabila dia melihat musibah-musibah di dunia, la yusallimu minhu nabi, bahkan yusallimu minhu, dia tidak akan berserah diri ataupun tidak berserah daripada musibah yang diterima itu. Bahkan baik nabi, baik raja yang hebat, bal wala ahadun min basharin alima annahu yusibuhu ma asabahu wa yanwihi ma nabahu. Jadi kita kata apa? Apabila kita baca sejarah tu dan kita lihat bahawa itulah dia musibah dan malapetaka itu berlaku. Dan dulu berlaku dan sekarang ni pun akan berlaku. Macam kita ditimpa dengan wabak yang mana pernah ditimpa oleh umat terdahulu, wabak. Jadi itulah kita salah satu kita boleh belajar, kita ambil iktibar, kita jadi sabar dan kita teguh berusaha untuk menghadapi ujian ini. Wahal ana illa min raziyah in rawaitu wa in tarshudu raziyatun arshudu. Ini petikan daripada syair Arab. Saya cek syair ni syair Arab jahiliah. Jadi maksudnya apa? Anna mutakallim yatakallamu an nafsihi. Jadi seolah macam luahan tentang diri dia sendiri. Wa yaqulu annahu man dhamina al-qawm fa ina rafau au dalla mislahum. Sekiranya ni syair penyair tu nak ceritakan kalau dia berada dengan orang yang sesat, orang yang jauh atau orang yang tergelincir atau terpesong, maka dia akan terpesong juga. Kalau dia berada kepada orang yang kita kata baik, maka dia akan jadi baik seperti mereka. Jadi itulah nak kata macam ni selingan lah kan berkenaan dengan tentang apa yang kita kata akhlak lah. Kalau kita duduk dengan orang yang sabar, orang yang kuat, maka kita akan sabar dan kuat juga. Sebaliknya lah, kalau kita duduk dengan orang yang lemah, orang yang lemah semangat, yang tak kuat semangat, kita pun akan terikut sekali. Macam itulah yang disebutkan selingan. Walihazi hikmatun waradat al-qasas fil Quran al-Majid. Imam Ibn Katsir sebut juga hikmah, disebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'i wa huwa syahid. Surah Qaf. Fa in zanna hadhihi qa'il anna Allah subhanahu
أراد بذكرها الحكاية والأسمار فقد تمسك من أقوال زير بمحكم سببها حيث قالوا هذا أساطير الأولين اكتتبها. Jadi itulah sebenarnya jadi Allah menceritakanlah tentang kisah-kisah semua itu kan, kisah-kisah umat terdahulu supaya kita mengambil iktibar dan mengajaran daripadanya. Tetapi orang yang menentang dakwah Islam zaman Nabi, dan mereka kata wahyu ataupun Al-Quran ini hanyalah asatirul awwalin, yang ditulis. Jadi tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW, dituduh Al-Quran ataupun kisah-kisah yang Allah cerita kepada Nabi Muhammad itu adalah kisah-kisah asatir, kisah-kisah rekaan yang ditulis. Jadi itulah beza dia. Walhal kita ambil iktibar, itulah wahyu yang Allah turunkan untuk kita ambil iktibar daripadanya. Jadi itu akhir nas'alullah ta'ala an yarzuqna qalban, kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan hati, uqulan, akal, fikiran, lisan, lidah, sadiqan, yang benar, wa yuwaffiqna lisadadi fil qawli wal amal, dan kita berdoa juga supaya yuwaffiqna, supaya kita as-sadad, kita kukuh ataupun kita kita kata berada di jalan yang benar ataupun yang teguh, baik pada kata-kata dan amal perbuatan kita. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan cukuplah kepada Allah saja, dialah yang sebaik-baik wakil ataupun kita kata tempat kita bergantung. Wallahu a'lam. Itu saja. Setakat itulah kita dah habis perbincangan berkenaan dengan mukadimah Al-Kamil fi Tarikh kepada Imam Ibn Asir. Di dalam juzuk pertama, kemudian dia sambunglah dan permulaan kisah-kisah ataupun catatan peristiwa sejarah yang disebut oleh Ibn Asir, bermula dengan zikrul waqtil ladzi ibtada'a fi ilmu tarikh fil Islam. Ini permulaan dia. Okey, saya rasa itu sajalah untuk mukadimah. Wallahu a'lam bissawab.
Oh, Ustaz tengah fikir. Oh, lama. Kita tunggu. Tak ada apa pun nak kata dah ada kamera dah lah. Itu je. So tak ada nak pakai. Dulu dia pakai handset payah lah. Nak tegak-tegak sekejap ke apa kan. Dah ada kamera dah senang sikit lah. Tak ada apa pun. Okey je. Ni ramai-ramai ada bincang dulu. Okey ya. Ada. Apa sebelum masuk kelas ni saya memang buka tengoklah apa mana-mana researcher yang buat rujukan pasal kitab ni, dan apa yang Alif terangkan tu pun dia punya cara Ibnu Asir ni cerita, dia cara penggunaan ayat dia dan juga cara dia nak memahamkan kita tu sangat macam mana polite, dan dia memberi kita kefahaman yang betul macam mana sebenarnya orang pada masa sekarang, pada masa akan datang kena faham sejarah tu macam mana. Tu je lah dari saya yang tak pandai sejarah ni. Itu pandangan daripada ahli matematik Matematik dan statistik. InsyaAllah. Ada. Saya ada. Ada. Masih bersama. InsyaAllah. Oh, hari Nampak ni tak? GPT tu tak nampak pula kat sini. Oh, tak nampak ke mana? Oh, okey, nampak. Sebenarnya kamera saya pun baru, kata apa, baru berfungsi lah sebenarnya. First time saya rasmikan untuk kelas malam ni. Alhamdulillah. Untuk saya tiada apa kot, cuma saya kata apa, jadikan kelas ni sebagai saya punya permulaan lah untuk mempelajari kitab, terutamanya untuk ilmu Asir lah, insyaAllah. Terima kasih. Ha? Tak ada apa lah. Cuba mungkin kalau siapa yang ingat, saya ada share satu artikel berkenaan dengan sedikit sebanyak tentang falsafah sejarah di sisi Ibn Asir dalam kitab Kamil fi Tarikh lah. Kalau siapa yang saya boleh katakan teliti artikel tu, dia nampak macam berat sangat, tapi dia taklah berat sangat pun, sebab tafsiran yang cuba dibawa dalam artikel tu hanya memfokuskan pada bahagian mukadimah sahaja. Okay, kita cuba untuk memahami falsafah Ibn Asir berdasarkan kepada mukadimahnya sahaja. Dia belum lagi sampai ke belakang-belakang cerita sampai 8 jilid tu lah. Okay, satu maklumat yang mungkin kita boleh dapat daripada juga, kalau ingat masa minggu lepas ke 2 minggu lepas, tak ingat, di mana Alif cuba untuk mentafsirkan siapa sebenarnya yang mengarahkan atau merintahkan
Amir atau Sultan lah, kita boleh gunakan istilahnya, ketika pada zaman Kesultanan Zangki, iaitu Badruddin Lu'lu', kalau tak silap nama dia lah, tapi Badruddin something lah nama dia. Makanya dia lah yang mengarahkan kepada Ibn Asir, meminta kita kata apa istilahnya, buat satu permintaan agar ditulis satu kitab sejarah. Maka atas dasar itulah kemudian Ibn Asir dia menulislah sejarah. So dan sebagaimana tadi Tuan Suhail ada share kan tentang ilmu sejarah ini, sebagaimana Profesor Dr. Yusuf Ibrahim ada nyatakan, sejarah ini dia memanglah dari segi fizikalnya kita nampak sejarah tu kosonglah, hanya kumpulan data sahaja. Tapi satu perkara yang agak menarik dan juga disebutkan oleh Ibn Asir dalam ini, sejarah itu dia juga berfungsi sebagai tajarub lah, yang katakan eksperimen tadi tu, ataupun kita boleh istilahkan sebagai satu pengalaman yang dilalui oleh orang lain. Sebab itulah bagi Barat juga sebenarnya, contoh Collingwood dalam buku dia The Idea of History, dia nyatakan beruntungnya orang yang belajar sejarah ini, sebab apa, dia juga boleh mendapat pengalaman ataupun dia juga boleh dapat satu pengajaran, tidak hanya melalui pengalaman hidupnya, tapi hasil daripada kumpulan pengalaman orang-orang lain juga. So dia tidak perlu melalui peristiwa tu, dia tak perlulah nak lalu kita kata sakit jiwanya, patah hati ke apa-apa semua tu, dia tak perlu lalu perkara itu, tapi dia boleh memahami tentang perkara itu. So itulah dia kebaikannya atau kelebihannya dalam kita belajar sejarah ni lah. Dan mungkin satu perkara yang kita dah habis bahagian mukadimah kan, kalau kita cuba teliti sikit daripada aspek apa yang Ibn Asir cuba sebutkan dalam mukadimahnya ni, kita boleh nampak Ibn Asir dia ada beberapa pendekatan lah dalam menulis sejarah. Pertamanya, Ibn Asir dia berhasrat untuk menulis satu sejarah yang kita kata sempurna tu lah. Tam lah istilahnya kan, yang sempurna tu. So istilah tam yang digunakan oleh Ibn Asir ni, maka diterjemahkan sebagai perkataan al-kamil. Dia tak gunalah perkataan syumul tu, sebab syumul ni dia menyeluruh. So sebab kalau nak kata menyeluruh, banyaklah. Jadi sejarah sempurna yang cuba untuk dibawa oleh Ibn Asir itu, dia mengumpulkanlah dari timur ke baratnya, daripada awal cerita dulu sampailah kepada zamannya. Yang mana dilihat pada pandangannya tidak ada yang berbuat sedemikian pada zamannya. Boleh jadi ada, tapi mungkin kita boleh kata terhadnya dia bukan macam kita lah. Senang kan, kita buka internet, Google dia jumpa dah. Zaman tu kalau nak kena pergi sana, menapak sampai sana barulah boleh jumpa benda-benda macam ni. So inilah satu hasrat yang Ibn Asir cuba untuk bawakan. Dia menulis sejarah ini adalah untuk umat lah. Untuk siapa yang tak sempat untuk pergi ke satu tempat atau satu tempatnya, maka dia kumpulkan cerita ni, maka dibawalah ke sini. So itulah yang kita katakan kalau tengok dalam manfaat belajar sejarah tadi tu kan, dari segi dunia dan juga akhiratnya, dia berfungsi sebagai kata satu garis panduan lah juga, mudah kata. Pengalaman yang dilalui oleh raja-raja, kerajaan-kerajaan ataupun persona dalam masa dahulu, kita cuba teliti perjalanan hidupnya, kita telitilah hidupnya, senangnya, buat baiknya, buat buruknya, macam mana akibat-akibatnya. Jadi itulah kata, kita tak perlu lalu peristiwa itu, kita dah faham dah apa kesan-kesannya. So itulah dia tindakan yang kita boleh katakan fungsi sejarah sebenarnya. Dan satu lagi yang eloknya, Ibn Asir dia juga kaitkan dengan ayat Al-Quran lah dalam ni. Jadi disebabkan dia juga adalah sebagai beliau adalah sebagai seorang ulama, makanya beliau memahami keterkaitan antara keilmuan agama itu, dia tidak boleh dipisah-pisahkan. So inilah satu kita katakan message daripada Ibn Asir juga sebenarnya, yang Al-Quran ini juga turut membawa kisah-kisah sejarah. Jadi dalam kita mengkaji sejarah, jangan lupa untuk mengaitkannya dengan peristiwa, dengan apa kita kata elemen-elemen dalam agama kita. Sebab apa Quran bawa cerita tu, so faham-fahamlah yang bila nak study sejarah tu nak kena buat apa. Selain daripada hanya macam Tuan kata tadi kan, pegang pada fakta. So selain di sebalik fakta itu, apa yang kita boleh baca, apa yang kita boleh faham, dan juga kita boleh katakan ambil manfaat daripadanya. Itulah sikit ulasannya. Terima kasih. Badruddin rasa kot, tapi daripada Zangki lah. Sekejap, saya cek balik sekejap. Badruddin Lu'lu'. Sekejap,
nama dia dekat chat ni lah. Badruddin Lu'lu'. Inilah dia Amir, Amir saya tak pasti Amir ataupun Sultan, tapi daripada kerajaan Zanki yang minta bantuan daripada Ibn Asir untuk menulis kitab ini. Menarik. Ya. Ada bawaan saya. Sana Leh, beza kan? Jawablah. Ustaz dulu lah. Jawab dulu. Tak apa. Jawablah. Aduh. Oh, itulah. Ni pandangan saya lah. Itu dari segi penggunaan istilah Amir, Gubernur ataupun Sultan atau Amirul Umara ataupun kita kata semua tu lah. Itu saya rasa pada pandangan saya dia bergantung kepada zaman. Maksudnya kalau pada zaman Khulafa'i Rashidin, dia memang pure ataupun sepenuhnya Gubernur ataupun Amil. Dia Al-Amilu. Contohnya Umar Al-Khattab lantik Sa'ad Abi Waqqas sebagai Gubernur, Amrul As sebagai Gubernur Mesir. Jadi dia lebih kepada memang pure Gubernur ataupun Amil. Amilun. Amilun. Sebab Amil pada zaman Khulafa'i Rashidin dia berfungsi sebagai kita kata apa? Kita kata apa? Mengutik cukai pun, jadi memutuskan hukuman pun dia. Jadi memang itu dari segi konteks Khulafa'i Rashidin lah. Sebab tu Umar Khattab banyak lantik sahabat-sahabat dia yang kita kata yang boleh kata apa, faqih lah kan, boleh menjatuhkan hukuman untuk lantik jadi sebagai gubernur. Tapi kalau masuk zaman Umayyah, Umayyah dia masih juga sebagai amir juga, gubernur juga. Tapi bila Abbasiyah, kita dapat lihat ada berlaku perpecahan bergantung kepada fasa dia. Kalau tak silap saya ada 4 fasa kerajaan Abbasiyah. Ada fasa sepenuhnya kerajaan Abbasiyah, ada fasa kerajaan Buaih, ada fasa kerajaan Seljuk, lepas tu ada fasa yang Abbasiyah semula. Jadi saya dia setiap fasa tu ada berbeza. Kalau yang pertama tu dia macam biasa je. Dia lebih kepada gubernur lagi. Ketika zaman pertama tu, hujung-hujung zaman pertama, zaman Al-Ma'mun, ada muncul kita kata yang kerajaan Tahiriyah, kerajaan apa tu yang disamakan Bukhara tu, dia Tahir bin Al-Husain. Kalau tak silap saya, dia dah mula jadi autonomi. Mungkin ujung-ujung zaman pertama tu dah mula muncul sultan. Sultan Nuh contohnya yang hidup pada zaman kita kata Ibnu Sina kan, Sultan Nuh bin Saman. Nuh bin As-Samani. Sultan Nuh As-Samani. Itu kerajaan Samanid ataupun Samaniyah. Jadi dia antara daripada Tahiriyah jadi Samaniyah. Itu kerajaan apa semua. Lepas tu masuk kerajaan Buaih, Syiah. Jadi bila muncul masuk fasa Buaih, dia muncul pula ke jawatan lain, Amirul Umara. Dia dah ada macam-macam lah jawatan lain. Lepas tu dia sama je berkembang. Jadi yang paling mudahnya kalau misalnya ada Abbasiyah sendiri, dia kuasa kita boleh faham kuasa gubernur makin meningkat, kuasa khalifah makin menurun. Macam itulah. Jadi wujudnya jawatan-jawatan baru tu sebenarnya dia seolah-olah macam telah menurunkan, mengecikkan peranan khalifah sebenarnya. Tambah-tambah lagi kalau zaman Seljuk, zaman Buaih, memang Amirul Umara itulah yang menguasai roda pemerintahan. Contoh Saifuddaulah Al-Buaihi, apa lagi siapa tak ingat dah apa namanya. Ini yang Daulah tu lah, Ruknuddin Daulah lah apa semua tu. Mereka tu lebih berperanan daripada khalifah. Tapi zaman Seljuk, dia terbalik pula. Seljuk dia pakai sultan. Gubernur tu sebagai sultan, tapi dia tunduk kepada khalifah yang kerajaan Abbasiyah. Walaupun pada hakikatnya kuasa sama, tapi beza dia kita macam apa? Lebih kurang sama je macam Buaih, cuma beza dia Seljuk ni Sunni, yang Buaih ni Syiah. Macam itulah. Tapi gubernur-gubernur yang memerintah tu dipanggil sultan lah. Sultan Seljuk di Anatolia, Seljuk di Iran, Seljuk di Syam. Jadi Seljuk dia pecah-pecahkan seperti itu. Jadi bila zaman akhir tu, kita kata zaman akhir
mungkin masih sama rentetan daripada tu lah. Apabila Seljuk sendiri dah berpecah, jadi muncul lagi kerajaan-kerajaan kita sultan-sultan yang kecil-kecil lagi tu. Sebab tu yang macam-macam ada sultan kan, banyak sultan, sekali habis dia langgar Mongol. Jadi kesimpulan saya rasa tu lah. Perbezaan tu berdasarkan konteks pengembangan dalam sejarah tu lah. Kalau macam kerajaan Uthmaniyah pula, kalau sambungan daripada Abbasiyah, Uthmaniyah dia pakai wali. Wali ataupun kita kata apa? Wali lah, wali. Wali Mesir, wali kan. Ada Mesir, ada wilayah-wilayah dia. Sebab tu dia panggil apa? Wilayat wilayat. Wilayat apa sebutan dia tu. Dia ada wilayah-wilayah dia tu. Jadi satu gubernur. Dia lebih kepada gubernur lah kalau Uthmaniyah. Lebih kurang macam tu. Jadi itulah, mungkin Ustaz Fatin boleh tambah. Ada. Secara asasnya apa yang Alif katakan tu betul dah lah. Cuma sebenarnya penggunaan istilah ini dia berbeza ikut pangkat lah. Itu mudah. Itu mungkin cara lebih mudah kita nak faham. Dia konteks zaman ada penggunaan pertukaran istilah, tapi satu lagi sebenarnya dia lebih kepada kita katakan macam beza dari segi pangkatnya. Amir ataupun wali ataupun tadi yang si Alif katakan Amir yang digunakan ketika era khulafah, ini membawa maksud yang sama lah, iaitu makna governor. Cuma kebiasaannya Al-Amir juga, Al-Amir ini juga digunakan yang bawa maksud kepada putera mahkota. Seorang putera mahkota dia turut digelar sebagai Amir juga. So itulah antara penggunaan istilahnya. Tapi yang direct merujuk kepada governor, satu ialah perkataan tadi Alif katakan apa Amir tu, dan pada era Umayyah dan juga Abbasiyah dia lebih banyak menggunakan perkataan wali. So wali itulah yang merujuk kepada governor. Benda ni contoh kita boleh tengok di Andalus ketika era Umawi di Damsyik adanya wali daripada Damsyik yang memerintah di Andalus. Sebab itulah diistilahkan sebagai Asrul Wulah, iaitu era governor. So selepas daripada itu barulah era sultan dan sebagainya lah. So apa beza dengan sultan pula? Macam mana yang dimaklumkan oleh Alif tadi, ketika era Abbasiyah, dia ada satu polisi oleh kerajaan Abbasiyah, iaitu polisi autonomi. Memberikan kuasa penuh kepada wali di peringkat wilayah untuk memerintah secara bersendirian tanpa perlu melapor kepada kerajaan pusat, atau diistilahkan sebagai dipisahkan diri dia lah, membentuk satu negara yang berasingan. Makanya selepas itu pemerintah di kawasan itu daripada wali ataupun amir ditukarkan gelarannya kepada gelaran sultan. Tak boleh nak guna khalifah, sebab khalifah Baghdad. Kalau sebabkan kita tak ada guna kata khalifah lah, khalifah seorang tak boleh ramai. Kan Nabi kata ada dua bunuh salah seorang. So dia tak boleh guna perkataan khalifah. Khalifah tetap di Baghdad. Maka sebab itulah contohnya di Fatimiyah ataupun Buwaih sendiri termasuklah Saljuk menggunakan gelaran sultan. Contoh tadi Alif katakan kerajaan Fahiriyah dan kerajaan Samaniyah digunakan perkataan sultan. Sebab apa? Dia diberikan autonomi. Macam kita Malaysia dulu dengan Singapura kan kita pisahkan Singapura. Maka Singapura dia jadilah satu negara berasingan. Cumanya dua elat Islamiah ketika zaman Abbasiyah ni secara umumnya kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama, negara Islam tapi masih memberi walak kepada khalifah. So inilah yang macam Saljuknya, lepas tu kerajaan Tuluniyah dekat Mesir dan kerajaan Samaniyah yang lain-lain tadilah. Dia masih memberi walak kepada khalifah. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam yang tidak memberi walak kepada khalifah tetapi mengekalkan hubungan diplomasi yang biasalah. Ini contohnya di Andalus lah. Andalus ketika zaman Abbasiyah dia bukan di bawah Abbasiyah. So dia ialah kerajaan Umawi di Andalus. Sebab itulah dia menggunakan gelaran Amir dan juga Sultan. Tapi dia menghormati Baghdad. Jadi dia tidaklah guna, walaupun dia waris yang kita kata sah daripada Baghdad, dia tidak gunakan gelaran Khalifah. Sebab apa? Dia mengenangkan hadis apa segala itulah, legitimasi dan segala-galanya. So kita nampak dia ada kekalkan hubungan, adalah hubungan diplomasi apa-apa semua. Yang ketiga adalah kerajaan Islam tetapi memusuhi Khalifah. Ini kebanyakannya kategorinya adalah kerajaan-kerajaan Syiah lah. Contohnya macam Buwaih tadi kan dia datang. Lepas tu dulu ada kerajaan, apa nama kerajaan yang robohkan Kaabah tu apa? Yang serang Kaabah sampai roboh tu. Karamitah. Karamitah lah. Karamitah tu sampai sebab lepas tu dia dapat menguasai Mekah kan.
dia memusuhi khalifah. Inilah dia 3 kerajaan. So 3 kerajaan tu dia tak boleh nak guna khalifah. Sebab kalau dia guna khalifah, dia tahu yang legitimate-nya, yang sahnya adalah di Baghdad. So kalau dia guna, dia cari pasal. Seluruh dunia Islam akan menentang dia. Itulah yang jadi dekat Fatimiyah. Bila dia isytihar sebagai khalifah, satu dunia Islam semua serang dia. Saljuk serang dia, apa Abbasiyah pun serang dia, dengan dekat Maghrib pun serang dia, dekat Andalus pun serang dia, dengan Afrika pun pergi serang dia juga. So dia tak sensitif sikit nak guna istilah tu. Hanya waris sah sahaja yang boleh. So yang akhirnya sebab tu ketika era awal Uthmaniyah sekalipun dia tak guna gelaran khalifah. Khalifah hanya digunakan selepas zaman Sultan Salim. Sebab apa? Bila Sultan Salim, bila perang Mamluk Uthmani tu, waris kerajaan Abbasiyah di Mesir, dia menyerahkan, kita kata menyerahkan takhta lah, menyerahkan takhta kepada Sultan Salim. So sejak itulah Sultan Salim digelar sebagai Khadam Al-Haramain, kan, dan juga khalifah ataupun amir kepada Amirul Mukminin lah istilahnya. So itulah penggunaan istilah-istilahnya. Tu kata macam tadi si Uthmani pun guna kata wali kan. So Amir, tapi kalau untuk putera mahkota istilahnya apa? Tak ingat dah. Syahzadeh. Syahzadah tu kan. Syahzadah. Syahzadah tu digunakan untuk merujuk kepada putera mahkota. Kalau nak kata Sultan Melaka bini-bini dia. Sultanah kan. Dia panggil Sultan Melaka. So itulah dia yang membezakan antara khalifah, Sultan, Amir, Wali dan sebagainya lah. Okay, jelas sama. Kita awal tadi tak maklum tentang macam mana kita nak jalan kelas lepas ni. Saya disconnect tadi, so saya tak macam mana? Laju. Sebab kita seminggu sekali je, kok buat 2 hari, 3 hari sekali laju sikit. Hmm. Yang cerita Nabi Muhammad terdahulu termasuk ke tidak? Hmm. Satu hijrah lagi kan? Start pada satu hijrah. Tak apa, kita ikut penganjur, tak ada apa. Kita peserta, kita ikut penganjur lah. Penganjur lah. Kalau ibu tu pasal aulia ya banyak pun. Pasal aulia kita dah dengan banyak dah kan kitab yang ada. Tak ada apa, saya cuma tanya aja. Tak ada apa. Tu ada cerita dah sana. Tarikh juga tu sebenarnya. Bid'ul Khalqi. Dia permulaan pada makhluk kan. Itu yang pelik sejarah Islam ni. Kalau sejarah lain dia cerita takat manusia je. Dia cerita sebelum cerita manusia. Cerita iblis semua tu dah lalu kan. Tak apa. Tak apa, itu senang buka ni je, buka kandungan je. Tengok je apa tajuk-tajuk yang ada.
pun mungkin sikit lah, cuma kalau ada mana-mana yang mungkin nak skip, yang mungkin kita tak nak go through kan, mungkin saya minta pihak pengajar just sebut je lah. Sebut je nama peristiwa ataupun yang mana, bahagian mana yang kita skip. So kepada siapa yang minat, dia boleh study lah. Contoh abad pertama hijrah tu kan, kita tak adalah nak cerita segala yang sirah tu, taklah nak cerita kot, sebab sirah tu banyak kitab sirah boleh baca kan. So maybe kita akan go through the rafak lah. Tapi sekadar sebut je peristiwa sepanjang zaman Nabi tu, apa peristiwa yang signifikan lah. Contoh Fatu Mekah ke apa, just sebut je lah. So tak payahlah nak pergi satu-satu. Sebablah Fatu Mekah terjadi pada tahun ni, Nabi mula sakit pada tahun ni, lepas tu isu Abu Bakar dengan ni pada tahun ni. Itu je lah, tapi tak bincang lah. Itu siapa yang minat, kita serah pada diorang lah untuk study sendiri. Just as long, takutnya ada yang tak dan nak silap, so dia terlepas pandang peristiwa-peristiwa tu, so diingatkan benda tu tak ada. Itu je lah. Memang 700 tahun kita ni. 700 tahun. Okay. Nak baca. Boleh, insyaAllah. Tak apa. Tak apa. InsyaAllah ada. Subhanallah, Waalaikumsalam. Selamat juga. Minggu depan. InsyaAllah.